Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur Quran harian dan insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 574 insya-Allah. 574 dan kita akan memasuki satu surah baru pada hari ini iaitu surah Muzammil, Al-Muzammil. Jadi seperti biasa insya-Allah kita hari ini 22 hari bulan Februari tahun 2021. Hari ini adalah hari Isnin dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati kehidupan kita pada hari ini dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita pada hari ini dan juga seterusnya hari-hari yang akan datang. Dan moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita dengan sedikit usaha yang kita lakukan untuk memahami Islam, untuk memahami Al-Quran daripada setiap muka surat. Sebagaimana untuk makluman jugalah saya ingin jelaskan bahawa sebenarnya tafsiran yang kita ambil ataupun tafsiran yang kita gunakan dalam penelitian kita sedikit adalah daripada yang pertamanya daripada tafsir Jalalain dan menggunakan terjemahan daripada yang dibuat oleh Syekh Abdullah Basmah, dan kemudian yang ketiga kita juga mengambil sedikit daripada tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Syekh Sayyid At-Tantawi bekas Syekhul Azhar dahulu. Jadi insya-Allah kita bersama-sama pada hari ini di surah Muzammil daripada juzuk yang ke-29 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan sakila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah membaca sedikit tadi daripada muka surat ini, muka surat 574 kita pada hari ini, iaitu daripada surah Muzammil. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan surah Muzammil ini, iaitu sebahagian besar daripada surah Muzammil ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, iaitu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam turun daripada Gua Hira, lalu dia mendengar suara yang memanggil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudiannya Nabi melihat ke tepi, ke kanan dan ke kiri, tidak mendapati sesiapa. Tapi bila dilihat ke langit, dia melihat malaikat Jibril yang sangat besar, yang sangat hebat. Lalu beliau bergegas turun menuju ke rumahnya dan meminta Khadijah untuk menyelimutkan baginda. Lalu apabila diselimutkan, datanglah Jibril dan memberitahu, membacakan ayat ini, iaitu Ya ayyuhal muzammil. Dan ada riwayat yang mengatakan bahawa yang turun itu ialah Ya ayyuhal muddathir. Jadi kita ada dua riwayat, Al-Muddathir dan juga Al-Muzammil adalah merupakan maknanya hampir sama, iaitu seseorang yang telah menyeliputi, menutup dirinya, mengelilingkan dirinya dengan sesuatu pakaian, dengan sesuatu kain, maka itu dipanggil sebagai Muzammil ataupun Al-Muddathir. Asal daripada Muzammil ini Al-Mutazammil, tetapi Al-Mutazammil, tapi kemudian telah dihazafkan, dibuang tak itu, jadi tinggallah disabdukan pada Muzammil. Begitu insya-Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah satu riwayat yang pertama yang saya sebutkan, dan ada lagi beberapa riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh ulama-ulama lain. Antaranya ialah menyebutkan bahawa orang-orang kafir Quraisy ini telah berhimpun dan kemudian mereka nak menciptakan kepada, untuk menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apakah perkataan yang paling baik. Sama ada Muhammad ni sihir, tukang sihir, Muhammad ni ahli nujum, Muhammad ni ialah pawang, Muhammad ni macam-macam syair dan sebagainya. Lalu mereka telah menuduh, perbuatan itu telah menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sangat sedih. Lalu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah dan meminta Khadijah untuk menyelimutkan. Lalu turunlah ayat ini, iaitu Ya ayyuhal muzammil. Tapi itu adalah pendapat yang kedua lah yang diriwayatkan dalam setengah-setengah riwayat yang lain. Tetapi insya-Allah pendapat yang kuat, iaitu yang diriwayatkan oleh Syaikhan, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menyebutkan ianya berlaku apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada Jabal Nur. Jadi ayat ini maksudnya ialah Muzammil. Kemudian
qumil laila illa qalila. Bangunlah pada waktu malam melainkan sedikit. Jadi apa yang maksudkan sedikit itu Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam ayat yang ketiga selepas daripada itu, iaitu apa? Nisfahu awin qus minhu qalila. Separuh daripadanya ataupun kurang daripada separuh. Minhu qalila, daripadanya sedikit. Jadi maksud di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah meminta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya solat malam. Ya, wahai orang yang muslim, qumil lail, bangunlah pada waktu malam. Kita panggil pada hari ini dengan qiyamul lail. Maknanya bangun pada waktu malam. Jadi ini adalah permintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, dan arahan ini disebutkan oleh kebanyakan daripada ulama adalah juga arahan untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Nabi dan juga para sahabat yang masuk Islam telah diwajibkan, dan mereka telah diwajibkan untuk sembahyang malam bermula daripada turunnya ayat ini sehinggalah kepada Isra' dan Mi'raj. Jadi apabila sampai kepada Isra' dan Mi'raj, maka barulah dikatakan oleh sebahagian besar daripada ulama, arahan ini telah menjadi bertukar daripada wajib untuk menjadi sunat. Tetapi ianya kekal kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kepada kewafatan beliau. Jadi artinya apabila sampai kepada Isra' dan Mi'raj, maka hukumnya sedikit berubah, iaitu apa? Kerana adanya kewajipan baru, iaitu kewajipan solat 5 waktu, maka kewajipan solatul lail ini telah bertukar menjadi sunat kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ia tetap juga menjadi satu benda yang wajib. Jadi seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini ialah nisfahu aw inqus minhu qalila, iaitu separuh. Maksudnya pada waktu itu diminta untuk solat malam. Solat malam apa? Iaitu separuh daripada malam. Artinya sangat besarlah waktunya, ataupun kurang. Artinya mereka ni hanya boleh berehat ataupun mereka ni boleh berehat untuk tidur dan sebagainya hanyalah 1/2 malam sahaja, ataupun kurang daripada 1/2 malam. Artinya ialah mereka mesti melaksanakan sampai kepada hak-hak 2/3 malam itu wajib sembahyang, wajib qiyamul lail. Jadi maknanya sangat besarlah, dan terutamanya khususnya ialah pada waktu yang terakhir, iaitu 2/3 malam yang terakhir daripada itu. Jadi setelah daripada itu berlaku, maka Nabi dan juga para sahabat telah bangun dan dikatakan bahawa pada masa itulah bengkok kaki Nabi dan sebagainya lah berlaku. Jadi kemudian selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala kata auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Seterusnya arahannya ialah warattilil qur'ana tartila. Rattil ni ialah maknanya membaca Quran dengan perlahan, dengan dapat difahami, dapat didengari dengan jelas setiap satu daripada huruf-hurufnya. Maknanya kadang-kadang ada orang bercakap dengan laju kan, itu tak dipanggil tartil. Jadi tartil ni bila bercakap dengan betul-betul, sebiji-sebiji boleh faham, boleh nampak huruf-hurufnya, maka itu tartil. Begitu juga dengan bacaan Quran. Bacaan Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya baca, dan kemudian setengah ulama kata berhenti pada tempat yang sepatutnya berhenti, iaitu apa? Berfikir, dan kalau ayat itu menceritakan tentang kehebatan Allah, berfikir tentang kehebatan Allah. Kalau minta sujud, kalau maknanya itulah nama dia tartil, pembacaan yang tartil. Walaupun pembacaan yang lain juga dibolehkan, tetapi pembacaan tartil ini diminta terutamanya pada awal-awal Islam ni. Kenapa? Kerana perlunya untuk membolehkan kita ni memahami apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Allah Taala sebutkan kenapa perlunya perkara-perkara itu dibuatnya. Qiyamul lail, tartil dalam pembacaan Al-Quran adalah kerana Allah Ta'ala nak turunkan sanulqi alaika qaulan tsaqila, satu kata-kata yang berat. Kami nak campakkan kepada kamu, kami nak turunkan kepada kamu dengan satu kata-kata yang berat. Apa dia kata-kata yang berat itu? Maksudnya ialah Al-Quran. Kenapa dikatakan dengan istilah kata-kata yang berat? Kerana dari segi hukum-hukumnya, dari segi bebanannya, dari segi taklifnya, dari segi tanggungjawabnya, maka ia merupakan satu benda yang berat, terutama pula jika keadaan di keliling kita tu menyukarkan kita untuk beramal dengan Islam sebagaimana yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Jadi kemudian Allah Taala kata inna nasyi'atal laili. Nasyi'atal laili ni asal daripada nasya'a. Nasya'a ni artinya ialah dia kata iaitu
sembahyang malam itu sendiri. Nasyiatul lail, daripada nasya'a ni kalau aujada maknanya mengadakan malam, iaitu menghidupkan malam tu, ialah dia kata ada satu benda yang asyaddu wat'an. Wat'an ni apabila seseorang lelaki, seseorang itu meletakkan kakinya, meletakkan kakinya secara tersusun di atas bumi itu disebut wat'a. Jadi disebutkan sini wat'a dalam erti bahawa apa, iaitu nasyiatul laili, bila kita baca Quran pada waktu malam, kerana waktu malam itu keadaannya, suasananya, dia akan menyebabkan dia lebih asyaddu wat'an, lebih kuat cengkamannya. Kita kata maknanya, kalau kita sebagai contoh lah kan, kalau kita ni ada kereta, tayar kereta kita tu ada bunga, kadang-kadang tayar tu kadang-kadang tak ada bunga, tayar tu botak, orang panggil kan. Jadi kalau tayar tu botak, maka dia cengkaman di atas jalan tu dia tak kuat. Bila ada air hujan, maka dia akan bergelincir dan sebagainya. Jadi itu tak ada wat'an nama dia. Jadi kalau ada bunga, maka dia akan mencengkam kuat di atas jalan raya, maka itu nama dia asyaddu wat'an. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sini sebutkan apa, iaitu nasyiatul laili, bila kita baca Quran pada waktu malam, bila menghidupkan malam itu, maka ianya oleh kerana ketenangannya, suasana dia yang orang tak sibuk dan sebagainya kan, tak ada kebisingan dan sebagainya, dia akan menyebabkan dia akan lebih asyaddu wat'an. Kemudian wa aqwamu qila, dan lebih betul bacaannya menurut ramai pendapat ulama, iaitu maksud aqwam tu maknanya lebih fasih, lebih tersusun, lebih mantap, lebih cantik lah, wa aqwamu qila. Kemudian inna laka fin nahari, Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi kenapa perlunya waktu malam ni, kerana disebutkan di sini kerana engkau, innalaka, sesungguhnya untuk engkau, fin nahari, pada siang hari. Kita lah kan, kita semulah Nabi SAW dan juga para sahabat, mereka ni kalau pada siang hari ni buat apa? Allah Ta'ala sebut sini sabhan tawila. Sabhan ni, asal makna sabhan ni ialah kalau kita terjemahkan ialah berenang maknanya, iaitu apabila seseorang itu duduk dalam air, dia bergerak dalam air, maka dia akan berenang. Bila berenang ni dia tak boleh diam. Berenang ni orang tu akan bergerak lah kan, tangan dia bergerak, kaki dia bergerak, maknanya orang yang bergerak ke sana kemari, itu nama dia sabhan. Jadi Allah Ta'ala menggunakan perkataan sabhan tawila di sini nak menunjukkan kepada bahawa kita ni manusia pada siang hari, kita ni banyak bergerak. Kita bergerak ke sana, bergerak ke sini, bergerak ke sini, jadi maksud Allah macam berenang ke sana kemari. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu ni pada siang hari, kamu ni sabhan tawila, kamu ni sangat banyak bergerak ke sana kemari, sehingga kamu ni tidak dapat nak fokus kepada apa, pembaca Quran, kepada pemikiran. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala minta kepada kita supaya menjadikan pada waktu malam ni untuk kita ni fokus kepada satu benda, iaitu untuk memantapkan diri kita lah, dan juga untuk membaca Quran tu. Jadi kemudian wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan seterusnya Allah Ta'ala kata sebutlah nama Tuhan engkau, sama ada dengan lidahnya, sama ada dengan hatinya, dua-dua lah, bukan dengan mulut sajalah, bukan maknanya dengan lidah saja. Nama Tuhan engkau, kalau ikutnya isma rabbika ni maknanya Allah lah, menyebutkan Allah, mengingati Allah dan kemudian watabattal ilaihi tabtila, dan kemudian kamu tumpukan, fokus. Tabattal tu maknanya fokus kepada ibadah kamu tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Maknanya ini arahan ini kan, kadang-kadang kita sembahyang kadang-kadang tapi kita tak fokus. Kadang-kadang kita sebut nama Allah, insya-Allah lah contohnya kan, tapi kita tak fokus. Contohnya kita sebutlah apa-apa kan yang berkaitan dengan Allah ke, masya-Allah ke apa, kadang-kadang tak fokus pada perkataan apa yang kita sebut tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak kita sini ialah apa? Sebut nama Tuhan dan hendaklah fokus. Fokus kepada apa yang kita sebut tu, supaya ianya barulah dia akan masuk ke dalam hati lebih mantap. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan, Allah ni siapa? Allah ni adalah Rabbul Masyriq wal Maghrib. Dalam tempat lain kadang-kadang ada disebutkan Masyariq wal Maghrib, kadang-kadang disebut Masyriqaini wa Maghribaini dalam ayat-ayat yang lain. Jadi dalam Quran ni kita kadang-kadang jumpa Allah Ta'ala ni, dia kata, Allah Ta'ala menyebutkan tentang dia bahawa dia ni adalah Tuhan langit dan bumi. Tempat naik matahari dan juga turun matahari. Kadang-kadang disebut dua tempat naik matahari, dua tempat turun matahari. Kadang-kadang disebutkan tempat lain, Allah ni yang memiliki, dialah yang menjaga, dialah yang mempunyai semua tempat naik matahari dan semua tempat turun matahari. Jadi kita telah jelaskan sebelum daripada ni, ketika menjelaskan dalam surah Ar-Rahman dan sebagainya,
bahawa maksud Allah Ta'ala ni, bila Allah Ta'ala sebut dua tempat naik matahari, dua tempat turun, ialah musim panas dan juga musim sejuk. Bila dia sebut masyarik, iaitu banyak tempat naik matahari, kerana pada setiap hari ni matahari ni dia tidak naik di tempat yang sama. Dia berubah-ubah, walaupun sedikit dia ada perubahan dia. Jadi walaupun kita lihat tak sama, tapi kalau lama-lama kita akan tengok, oh dah sampai ke sini, dah sampai ke sini kan. Kita boleh tengok bayang. Bayang yang pada pukul yang sama, jam yang sama, dia akan berbeza. Ketika naik dan juga ketika jatuh. Dia melihat bergerak kerana musim panas dan juga musim sejuk. Walau di mana saja kita berada, di Khatulistiwa ke, kalau kita berada di hemisfer utara, hemisfer selatan, lagilah ketara perkara ni. Jadi maknanya itu Allah Ta'ala sebutkan, kadang-kadang menggunakan yang kita sebutkan. Kenapa disebutkan Rabbul Masyriq wal Maghrib, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini wa Rabbul Masyariq wa Rabbul Magharib. Jadi dalam ayat ni, dalam surah ini, Allah Ta'ala gunakan perkataan iaitu Allah ni memiliki, maknanya masyriq, iaitu naik matahari, tempat naik matahari, tak kira lah di mana dia, dan juga wa Rabbul Maghrib. Allah Ta'ala ni Rabbul Maghrib, iaitu Tuhan tempat yang memiliki tempat turunnya matahari, tempat jatuhnya matahari. Itu yang pertama lah. Allah Ta'ala ni maknanya yang berkuasa, tempat tu dia punya. Jadi mana kan. Kemudian yang keduanya, la ilaha illahu, Allah Ta'ala kata dia tidak ada Tuhan melainkan dia, dan oleh kerana itulah maka fattakhizhu wakila, hendaklah engkau ambil dia sebagai wakil. Wakil ni ialah, dalam bahasa Arab tu artinya ialah apabila kita serahkan sesuatu kepada seseorang, itu nama dia wakil. Dia adalah wakil kita. Kalau sebagaimana pekedai, kita kata menyerahkan, toki kedai menyerahkan kepada pekerja-pekerja dia untuk buat kerja dalam tu, untuk menjual, untuk mengurus, untuk mengangkut, untuk mengangkat dan sebagainya, menyusun dan sebagainya, maka itu nama dia wakil. Jadi begitulah kita ni dengan Allah, maka Allah ni adalah wakil kita, iaitu tempat kita menyerahkan. Kita serahkan apa-apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nama dia wakil. Fattakhizhu wakila, ambillah Allah Ta'ala ni sebagai wakil. Kemudian dalam ayat yang insya-Allah ayat yang ke-10 sekarang ni kita ada insya-Allah 19 ayat, kita lupa tadi nak sebutkan. Dalam muka surat ni kita ada 19 ayat. Surah Muzammil ini mempunyai 20 ayat. Jadi semua ayat-ayat Muzammil ini adalah Makkiyah. Muzammil ni turunnya di Makkah, kecuali ulama kata satu ayat, iaitu ayat yang terakhir, ayat 20 adalah Madaniyah. Itu menurut sebahagian besar daripada ulama lah. Jadi kita tengok sekarang ni Allah Ta'ala sebut sini kan, ayat yang ke-10 ni Allah Ta'ala kata apa? Wasbir, dan hendaklah kamu sabar. Jadi ertinya kita boleh faham sini, Nabi SAW menghadapi tekanan, menghadapi celaan, menghadapi pelbagai lontaran-lontaran yang dibuat oleh orang kafir Quraisy terhadap baginda Nabi SAW. Oleh kerana itu, maka Allah Ta'ala sebutkan kat sini, wasbir, hendaklah kamu bersabar ala ma yaqulun, di atas apa yang mereka katakan. Dan kemudian tu wahjurhum, dan kemudianlah kamu tinggalkan. Tinggalkan ni maknanya bukan biarkan begitu saja, tapi maksudnya ialah jangan hirau, maknanya kan. Wahjurhum maknanya kalau tinggalkan mereka, wahjurhum hajran jamila, tinggalkan dalam keadaan tinggalkan yang baik. Maknanya kalau kamu dah nak pergi, tinggalkan mereka, jangan pergi daripada mereka tu dengan tak elok. Maksud tak elok sini ulama kata contohnya dengan mengata ke, menyumpah ke, melawan mereka balik ke, yang menyebabkan mereka ni marah. Kadang-kadang orang marah kepada kita ni bukan marah kerana isi konten, tapi kemungkinan dia marah kerana akhlak kita lah, kerana cara kita yang tak betul. Jadi biarkanlah kalau orang marah tu kerana konten kita, tapi jangan orang marah kita kerana akhlak kita. Jadi Allah Ta'ala ajar sini dua perkara kan, dalam ayat ni saja, dalam ayat yang ke-10 ni, iaitu kalau kita bergaul dengan mereka, bergaul ni maksudnya kita bersama-sama dengan mereka, hendaklah kita bersabar menghadapi celaan-celaan mereka. Tapi kalau kita nak tinggalkan mereka, hendaklah tinggalkan mereka tu dalam keadaan kita jangan membuatkan mereka ni marah. Itu yang maksudkan ya wahjurhum hajran jamila. Seterusnya wazarni wal mukazzibin. Kita sebut dulu sebelum daripada ni, bila Allah Ta'ala sebut wazarni ni artinya ialah tinggalkan aku. Maksud tinggalkan aku di sini artinya ialah biar aku uruskan. Maksud dia kan. Maksudnya ialah kau jangan ambil hati, kau jangan ambil risau, kau jangan susah hati, tapi biarkanlah aku uruskan. Uruskan siapa? Wal mukazzibin. Jadi waw di situ bukan maknanya dan tapi maksudnya sini ialah tinggalkan aku akan uruskan orang-orang pendusta ini. Wal mukazzibin maknanya pendusta ini. Jadi aku akan uruskan pendusta ini ulin na'mati, yang mana Allah Ta'ala telah beri nikmat kepada mereka.
memanglah kan mereka ni kaya di Mekah, mereka ni boleh makan, boleh minum, sehat dan sebagainya. Jadi ulin na'mah. Jadi wal mukazzibin, mereka ni ulin na'mah. Mereka ni ada nikmat, mereka dapat nikmat, tapi mereka mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata, tak apa, wa mahilhum qalila. Beri tempoh kepada mereka. Wa mahilhum qalila, beri tempoh kepada mereka sedikit. Sampai bila? Ahli tafsir jalan lain menyebutkan ialah tempoh yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu ialah sehingga kepada peperangan Badar, di mana bila peperangan Badar, majoriti daripada ketua-ketua Quraisy ni mati semua, dibunuh dalam peperangan tersebut. Jadi seterusnya, inna ladaina ankalan wa jahima. Jadi Allah Ta'ala sebut sini kan, kenapa Allah Ta'ala ni mempunyai kekuasaan, mempunyai macam-macam benda penyiasaan yang disediakan untuk orang kafir. Jadi engkau wahai Muhammad, engkau wahai pendakwah, engkau wahai penyampai Islam kan, kau jangan risau. Kau sampaikan Islam saja. Kau jangan fikirlah pada mereka, pasal mereka ni. Bukan maksudnya tak boleh buat strategi maksudnya kan. Tapi maknanya strategi dakwah kan. Bukan strategi untuk apa ni nak mengutuk mereka, nak tekan. Tapi maknanya Allah Ta'ala akan uruskan. Maknanya ini adalah memberi satu tasliyah lah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah Ta'ala bersama dengan baginda. Allah Ta'ala yang menyuruh, Allah Ta'ala tak akan biarkan. Mesti ada plan Allah Ta'ala yang telah wa makaru wa makarallah. Allah Ta'ala ada plan. Walaupun mereka ni plan, Allah Ta'ala ada plan dia untuk mereka. Jadi akhirnya disebutkan sini kan bahawa Allah Ta'ala kata sini, Allah Ta'ala ni amat berkuasa. Allah Ta'ala ada apa? Angkalan. Angkalan ni maknanya ialah belenggu-belenggu. Maksudnya ialah pengikat-pengikat yang akan mengikat. Allah Ta'ala gambarkan macam tu. Nak gambarkan bahawa mereka ni akan diikat. Angkalan wajahima, dan neraka jahim. Kemudian mereka ni ada ta'aman za ghussatin. Ghussah ni artinya ialah satu makanan yang apabila dimakan tu kemudian ditelekat. Dia berada di leher dan dia tak boleh keluar dan tak boleh masuk. Kalau kita ni macam kita kata biasanya kalau kita ada makan ikan ataupun apa terlekat apa panggil, terlakat tulang ni pada leher ni, dia tak boleh dicabut keluar, dia tak boleh masuk ke dalam. Jadi itu nama dia ialah ghussah. Ghussah dalam bahasa Arab. Jadi Allah Ta'ala sebutkan ni makanan orang-orang orang-orang yang dalam neraka ni kan, apa yang disediakan, ghislin, ada zakum dan juga sebagainya, semua makanan itu akan masuk dan kemudian sangkut pada leher mereka, tak turun ke bawah dan tak naik ke atas. Jadi Allah Ta'ala kata makanan mereka ni wa ta'aman zarussatin wa azaban alimah, dan kemudian ada azab yang pedih pula. Hari itu Allah Ta'ala sebut yauma tarjuful ardu wal jibal. Allah Ta'ala gambarkan hari kiamat ni kan, bagaimana? Iaitu tarjuful ardu, bumi bergegar. Kita kadang-kadang kita ada kan, kita panggil gempa bumi. Adalah kan, bila gempa bumi sikit kan, 7 rektor ke 6 rektor kan, banyak bangunan dah runtuh lah. Kalau 8, kalau 9, kalau 10, kalau 20, tak tahulah kan kita kan bagaimana keadaan. Jadi Allah Ta'ala gambarkan kat sini, pada hari itu, pada hari kiamat, tarjuful ardu. Bumi ni bergegar-gegar, wal jibalu, dan begitu juga bukit-bukit. Wa kanatil jibal kasiban mahila. Dan Allah Ta'ala kata pada hari kiamat ni, bukit-bukit ni akan menjadi kasib. Kasib ni erti ialah iaitu pasir tu, pasir yang bercerai-cerai kan. Kita tengok pasir kan, kalau ada pasir pantai, pasir apa kan, pasir tu sebelum kalau kita tak gaul dengan simen. Tapi pasir tu kalau kita gaul dengan simen dan kemudian kita biarkan dia kering, maka dia akan jadi keras kan, dia akan jadi bangunan dan sebagainya. Kita boleh duduk atas tu, kita boleh tinggal di bangunan tu. Tapi cuba bayangkan pasir tu yang bercerai tu kan. Pasir yang bercerai tu budak-budak boleh sepat, boleh main-main. Itu nama dia kasiban. Jadi Allah Ta'ala kata bukit ni yang pada hari ni kita tengokkan dia tu melekat-lekat bukit lah kan, dengan batunya dan sebagainya. Tapi pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan jadikan kasiban. Mahila tu ialah yang tersepah. Asal makna mahila itulah bila satu perkara yang tertimbul macam tu, kemudian yang di bawah ni bergerak, mengalir. Maknanya mengalir ni maknanya dibawa lari oleh air dan sebagainya. Itu makna mahila. Maka yang atas ni akan runtuh lah kan. Kalau kita bangunan, bawah dia tu akan jatuh, bawah tu mengalir, lari kan dari tempatnya, maka foundation dah tak ada, maka dia akan jatuh. Itu nama dia mahila. Jadi mahila ni kasiban, macam itulah bukit ni, maka dia akan berderai jatuh kan. Dia ni kasiban, dah jadi bukit pasir macam tu, hanya pasir saja, kemudian dia akan yang tidak melekat kemudian jatuh kan. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Allah Ta'ala sebut sekarang ni perumpamaan. Allah Ta'ala kirimkan rasul kepada orang-orang Quraisy ni. Jadi Allah Ta'ala kata inna arsalna ilaikum kamu, kepada kamu ni boleh maksudnya umat Muhammad
sama ada kafirnya, Islamnya kan, Allah Ta'ala dah kirimkan Rasul, iaitu Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Apa kerja Nabi Muhammad? Syahidan. Dalam satu tempat yang lain, mungkin kalau ada kesempatan, insya-Allah kita akan ceritakan dengan lebih detail kan maksud perkataan syahidan, iaitu menjadi saksi. Seorang ulama telah menuliskan satu buku, nama dia Syahadatul Haq. Tajuk dia ialah Syahadatul Haq, iaitu penyaksian yang benar. Kenapa? Kerana Nabi kita ni salah satu daripada tugas dia, diutuskan oleh Allah Ta'ala ni untuk menjadi syahid. Syahid. Jadi apa maksud syahid di sini? Allah Ta'ala kata syahid. Syahid. Minta maaf, syahid bukan syahid. Syahid. Nabi Muhammad ni menjadi syahid, iaitu menjadi saksi. Dan menjadi saksi kepada manusia. Ertinya apa saksi ni? Dia telah menyampaikan. Ertinya kalau nanti orang akan mendakwa, kata tak ada, kami tak tahu pun, Nabi Muhammad akan datang, akan memberitahu, aku dah sampaikan. Itu zaman Nabi Muhammad. Kemudian selepas daripada tu, umat Nabi Muhammad selepas tu akan menjadi waris kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu waris tu apa maksudnya? Akan menjadi orang-orang yang melakukan kerja yang sama, iaitu kerja Nabi, iaitu menjadi syahid, menjadi syuhada kepada manusia yang lain. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Allah Ta'ala kata begitu juga sebagaimana Nabi Allah Ta'ala mengutuskan dulu Nabi Musa kepada Firaun, maka begitulah juga Allah Ta'ala sekarang mengutuskan Nabi Muhammad kepada umatnya untuk menjadi saksi ni. Fa'asa Firaun. Apa yang terjadi? Kalau dulu Firaun ni dia telah asa ni mendurhakai, tak nak ikut mengatakan Nabi Musa begini dan sebagainya, dan menolak Tuhan dan mengaku dia sebagai Tuhan, maka fa'asa Fir'aunur Rasul. Firaun telah mendustai Rasul tu, tidak mahu mengikuti Rasul, fa'akhaznahu akhzan wabila. Maka Allah Ta'ala telah menyeksanya dengan satu seksaan yang sangat-sangat berat. Apa terjadi pada Firaun? Iaitu dia telah ditenggelamkan di dalam laut kan. Jadi kita semua tahu, orang semua tahu kan, dalam museum sekarang orang tengok kan, memang mayat Firaun tu yang dijumpai dalam laut tu kan, yang dijumpai dalam piramid tu dipenuhi dengan garam. Banyak benda dalam tu kan. Jadi memang sah bahawa dia ni sebenarnya, dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Yunus, bahawa Allah Ta'ala telah memelihara mayat Firaun yang tenggelam tu untuk menjadi peringatan kepada manusia di akhir zaman. Dan memang betul lah orang dah jumpa sekarang ni kan. Jadi Allah Ta'ala kata sekarang ni dalam ayat yang ke-17, fakaifatattakun. Fakaifatattakun artinya bagaimana kamu ni, bagaimana di sini ialah nama dia ialah lita'ajub ataupun litahwil. Bagaimana kamu tak takut ke? Jadi bagaimana fakaifatattakun? Tatakun ni maksudnya ialah tasunun. Tasunun artinya ialah menjaga. Bukan takut-takut tu, tapi bagaimana kamu tak jaga? In kafartum. Nak jaga apa? Nak jaga diri kamu ni akan dapat selamat. Kalaulah katakan hari di atas dunia ni kamu selamat katakan, tapi adakah kamu akan merasai bahawa kamu ni akan dapat selamat? In kafartum, kalau kamu kufur, yauman yaj'alul wildana shiba, pada hari di mana kanak-kanak akan menjadi beruban. Maknanya budak-budak kecil anak-anak damik pun dia akan beruban rambut dia. Kenapa? Kerana suasana yang menakutkan pada hari kiamat ni. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, kalaulah kamu di atas dunia ni selamat, tapi kamu tak akan selamat di hari akhirat. Bukan kamu selamat maknanya kamu boleh menyelamatkan diri. Kalaulah Allah Ta'ala tidak menyeksa kamu di atas dunia ni, jangan kamu rasa bahawa kamu ni tidak akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari kiamat kamu akan tetap dikenakan. As-sama'u munfatirun bih. Allah Ta'ala kata, dan langit pada masa itu adalah berpecah-pecah kan, akan pecah-pecah. Munfatirun kana wa'duhu maf'ula, dan janji Allah itu akan tetap berlaku. Inna hazihi tazkirah. Allah Ta'ala kata, dan akhirnya kan dalam ayat terakhir ni Allah Ta'ala kata ini semuanya, iaitu Quran ini dan apa yang diturunkan ni, apa yang diceritakan tentang hari kiamat, inilah tazkirah, sebagai peringatan. Faman syaa ittakhaza ila rabbih sabila, maka sesiapa yang dikehendakinya, maka sesiapa yang mana Allah Ta'ala, sesiapa yang mahukan kebaikan, maksudnya siapa yang nak, dia dah tengok Quran, dia dah baca Quran, dia dah tengok ini adalah tazkirah. Siapa yang nak, maka dia akan mengambil ittakhaza ila rabbih sabila, maknanya mengambil jalan untuk menuju kepada Allah. Artinya ialah dia mentaati Allah dan melakukan amal-amal soleh untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maknanya mengambil jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah dia takut, kalau dia faham, kalau dia mengambil peringatan daripada tazkirah ini. Jadi cukup setakat tu hari ini, ayat yang ke-19. Kita akan berjumpa lagi insya-Allah di hari akan datang dalam sesi muka surat yang seterusnya, 575 insya-Allah. Jangan lupa insya-Allah untuk share, untuk subscribe, dan juga untuk berikan link ini kepada kawan-kawan semua. Insya-Allah berjumpa lagi insya-Allah kita
di hari yang dalam sesi yang seterusnya insya-Allah. Setakat itu saja. Wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan membaca sama-sama surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.